Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizal bin Zainul Abidin, nombor metrik 275066, akan menghuraikan berkenaan tajuk Pembinaan Negara Bangsa mengikut Perspektif Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Negara bangsa mendefinisikan pembentukan berasaskan kepada proses penyatuan bangsa serta diperkuatkan lagi dengan sempadan wilayah tertentu sebagai identiti yang melibatkan pelbagai etnik dan kaum seperti Melayu, Cina dan India. Terdapat 4 elemen penting yang perlu ada untuk membentuk sesebuah negara. Yang pertama, penduduk. Yang kedua, wilayah atau sempadan. Yang ketiga, kerajaan. Dan keempat, kedaulatan. Yang pertama, penduduk. Penduduk adalah warga negara yang merupakan penduduk tetap atau penghuni kawasan geografi yang sama bagi sesebuah negara. Seseorang penduduk akan mempunyai dokumen rasmi untuk tinggal di kawasan tersebut. Contohnya, negara Malaysia mempunyai sijil kelahiran dan kad pengenalan bagi menentukan seseorang itu merupakan warga negara Malaysia. Yang kedua, wilayah atau sempadan. Sempadan memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan sesebuah negara. Hal ini kerana sempadan merupakan had pemisah antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Yang ketiga, kerajaan. Kerajaan adalah sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk menjalankan peranan sebagai pentadbir bagi sesebuah negara. Ia meliputi semua badan yang mengubah dan melaksanakan sesuatu dasar untuk membawa negara ke arah yang lebih cemerlang. Keempat, kedaulatan. Kedaulatan penting bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan oleh rakyatnya. Negara yang berdaulat adalah negara yang bebas daripada sebarang pengaruh atau ancaman daripada negara luar. Malaysia juga mempunyai 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terdapat 3 cabaran Malaysia untuk menjadi sebuah negara bangsa. Pertama, bahasa. Kedua, kebudayaan. Yang ketiga, demokrasi. Yang pertama, bahasa. Kaum Melayu sendiri dilihat kurang memartabatkan bahasa Malaysia. Hal ini jelas dapat dilihat melalui perbualan seharian yang lebih cenderung menggunakan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang kedua, kebudayaan. Cabaran utama dalam isu kebudayaan ialah setiap budaya yang ada hanya mewakili identiti sesuatu kaum atau etnik yang wujud di Malaysia. Usaha untuk melambangkan pelbagai budaya di bawah satu identiti seolah-olah sukar dicapai apabila semua kaum takut akan kehilangan identiti budaya masing-masing. 3. Demokrasi. Menyentuh kepada permasalahan politik perkauman, isu ini semakin ketara pada masa kini apabila parti-parti politik yang wujud dilihat lebih memperjuangkan kaum masing-masing seolah-olah menidakkan kepentingan nilai perpaduan. Langkah-langkah mengatasi cabaran Malaysia menjadi sebuah negara bangsa. Pertama, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kedua, memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional. Yang ketiga, mempertingkatkan pendidikan Islam, kerohanian, moral dan disiplin. Yang keempat, perubahan kepada kaedah pembentukan politik campuran. Pertama, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Selaras dengan matlamat utama dasar pendidikan kebangsaan, iaitu menyatupadukan masyarakat berbilang kaum, bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi dalam segala urusan dan dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermakna walaupun sekolah terdiri daripada pelbagai aliran, bahasa Melayu dijadikan sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah. Yang kedua,
memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional. Antara strategi utama untuk memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional ialah menghormati Perlembagaan Malaysia supaya meningkatkan semangat patriotik dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum. Ketiga, mempertingkatkan pendidikan Islam, kerohanian, moral dan disiplin. Tujuan mata pelajaran ini diperluaskan dan menjadi mata pelajaran teras ialah untuk melahirkan insan yang percaya dan patuh kepada Tuhan, berakhlak mulia dan memiliki sahsiah yang seimbang. Keempat, perubahan kepada kaedah pembentukan politik campuran. Sebilangan besar parti-parti politik yang berasaskan kepada perjuangan kepentingan kumpulan etnik masing-masing perlu dibawa bersama ke dalam satu ikatan politik yang lebih besar. Pembentukan politik campuran menyenangkan sesebuah kerajaan dalam proses pembentukan negara bangsa. Kesimpulannya, pembinaan negara bangsa amat penting bagi memastikan identiti nasional yang diasratkan tercapai. Semangat bersatu padu, kesetiaan kepada negara, keharmonian, berbudi bahasa dan menyanjung budaya dan seni bangsa bukan saja perlu difahami tetapi diamalkan sepenuhnya. Sekian, terima kasih.